Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dikasihi pengurusi Masjid At-Taqwa Kampung Sungai Sekutin, barisan imam, seluruh PJK Masjid Kampung Sungai Sekutin. Dan alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala boleh berseri lagi pada majlis kita pada malam ini dengan kehadiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Kenal belakang orang tak? Makcik-makcik belakang kenal? Nampak semua kita tengok familiar, nampak itu bahasa kampung kita tu Allah. Bahasa kampung kita familiar tu, atau lebih dikenali sebagai Piu Faiz, yang biasa sebelum ni kita tengok di YouTube, di Facebook, di media sosial. Jadi alhamdulillah pada malam ini Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin bersama-sama dengan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin, kemudian rahmat serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan mutiara-mutiara kata yang akan disampaikan nanti insya-Allah oleh Fadil dapat menghidupkan hati-hati kita, dapat membangkitkan hati kita yang mati, yang sudah lama tidur insya-Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan persilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin untuk meneruskan ataupun untuk memulakan ceramahnya. Tafadhal masykurah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mana-mana orang yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka sesungguhnya pengagungan dia terhadap kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu menunjukkan ada ketakwaan di dalam hati dan jiwa dia. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin sekalian, banyak dalam agama kita ni Allah Ta'ala suruh kita ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada nabi-nabi atau tokoh-tokoh sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah? Maaf banyak ambo demek ni. Ambo nak batal aku Ustaz Muhammad marah. Terpaksa kena mari juga. Jadi minta maaf banyak lama duk seh-seh kan ni dah. Tak sedap tekok bahasa lemah habis tubuh ni. Ambo tahajud buat takut Ustaz Muhammad ya pihak atas belakang ambo.
Antara lainnya kalau kita pergi buat hijrah haji, hijrah umrah, kita suruh, diperintah oleh Allah Ta'ala selepas daripada kita bertawaf 7 kali, disuruh kita bersa'i daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Ini sebagai memperingati bagaimana Siti Hajar ketika mana dia duk cari air kepada anak dia Ismail, dia berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita pun siapa lah ni kalau pergi buat umrah ke, kena juga bersa'i. Tak ada pasal-pasal. Antara lainnya kerana nak memperingati tadi, nak membesarkan perbuatan Siti Hajar minum air Zam-Zam kerana keluar daripada tapak kaki Nabi Ismail tadi itu air Zam-Zam. Dan yang terbesar juganya ialah ibadat udhiyah dipanggil. Kita kata korban tadi itu. Kerana tajuk pada malam ni apa? Hikmah ibadat korban. Tajuk lagu tu, tapi isi hak enaknya lagu lain. Hak tu kita jadi pening. Dahlah kita demam. Tajuk hak enaknya hikmah ibadat korban. Isi hak enaknya akidah ahli sunnah wal jamaah. Sudah. Kita pula hak demam dah. Tengoklah tubik kodok tak tahu isi dia. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mana dia bujang ni, sebelum dia bini beranak, satu harinya dia pernah berkorban dengan 1000 ekor kambing, 700 ekor lembu, 100 ekor unta sekali buat korban. Banyaknya orang panggil menatih dia buat korban. 100 ekor kambing, 1000 ekor kambing, 700 ekor lembu, 100 ekor unta. Banyaknya dia buat korban. Maka orang kampung dia pakak pelik. Allah, kita mau lalu banyaknya buat menata korban ni. Toleh kau seekor 2 ekor aja cukup dah. Nak kau beribu beratus ni. Katanya Nabi Ibrahim, demi Allah, kalau aku diberikan oleh Allah seorang anak, lalu Allah perintah ke aku supaya korban ke anak aku akan buat korban. Dia kata lagu tu ketika dia bujang. Bujang ni sedap lah, kau kecek apa? Hero lah kalau bujang kan. Boya bini baru dia tahu langit tinggi kau rendah. Tu. Maka lamalah berlalu masanya Nabi Ibrahim alaihi salam pun beristerilah. Pertamanya beristeri dengan Siti Sarah. Ya bini dulu, mula-mula bini pertama Siti Sarah. Lalu diuji oleh Allah Ta'ala dok oleh anak. Dok cakap terah, dok cakap pisah, dok cakap ikhtiar dok oleh anak Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim supaya menikah seorang lagi, iaitu Siti Hajar. Bon nikah dengan Siti Hajar, lekat perut Siti Hajar boleh anak. Tu tengok. Sebab tu hak mana hak payah boleh nak anak tu. Bini dia kena izinkan nikah seorang lagi. Insya-Allah dapat anak. Dapat anak hak mana? Tak kira hak mana-mana dulu pun. Walaupun kita kata cerita Nabi Ibrahim Siti Hajar dulu boleh anak. Duk semetar Siti Sarah pun mengandung juga. Mengandung juga. Siti Hajar mengandung boleh Ismail. Nabi Ismail inilah yang menurunkan kepada keturunan Arab, iaitu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Siti Sarah duk lama kemudiannya beranak tu baik juga anak, lekat juga. Tu sebab tu jangan putus asa. Ini juga sebagai satu motivasi untuk pasangan suami isteri yang nikah lama dah 8 tahun, kat 10 tahun tak boleh anak. Jangan putus asa. Kerana kita hamba ni sebatas ikhtiar usaha.
Kita ikhtiar usaha kita tidak boleh memberi bekah, tidak boleh memberi kesan. Nah, yang menentu dan yang menjadi hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, adalah rezeki. Tahu-tahu mati dengan tak ada anak, bermakna anak kita tu ialah mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda hak terima ada, terima tak ada. Tapi sedia kala nyata di ilmu Allah, Allah tidak menjadikan anak untuk pasangan yang mandul. Baru mandul, baru boleh panggil mandul bila mati dah. Sebelum mati jangan duk panggil lagi lah, doa. Nah, sebelum mati ke, hidup lagi, pergi cek di hospital. Doktor kata awak mandul. Oh, pakai dok adalah ikhtiar dia. Dah ni. Pakai ya dengan doktor mandu tu, kat mandu sungguh dia. Jangan. Kita tak tahu Tuhan nak wi. Ada orang nikah 10 tahun baru boleh anak seorang. Ada? Pak Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim ni lama mana nikah? Berpuluh tahun. Nah, bila Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar dulu hak mengandung. Bos Siti Hajar boleh anak, Siti Sarah pun berasa kesik, berasa cemburu dah. Kerana dia bini tua, dah lah tua, anak tak ada pula. Nah, Nabi Ibrahim ni dua time saya sungguh kepada Siti Hajar kerana dapat anak dengan Siti Hajar tu Ismail. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, uji Nabi Ibrahim, diletak Siti Hajar dengan Ismail di satu tempat yang tandus, yang tak ada satu manusia kehidupan pun ada. Tak ada. Tempat itulah nantinya makmur, iaitu jadi Mekah Al-Mukarramah. Ada? Tak ada gapo satu. Nabi Ibrahim ni tak tanya banyak, pakai taat selalu dah kereta Tuhan. Tuhan suruh dia selalu. Tak ada tanya gapo dah. Nyanyi bini kita tu hewe. Nah, tak ada kau sebab-sebab elebon, kau kedai-kedai rucik keliling tu. Nak tinggal lama ni. Tinggal tu pakai tak tanya dah bila pula boleh pergi ambil tu. Tak ada. Tuhan suruh tinggal. Nah, tu. Barulah kemudian Siti Sarah pula lekat perut ngandung. Kita ayat tadi. Sebab itulah kalau kita nak anak tak boleh anak lagi. Selain ada ikhtiar lah, doa kau berubat ke apa, nak cepat cara Nabi Ibrahim suruh untuk lelaki kita nikah seorang lagi. Nah, kek lagi kita juga lekat perut insya-Allah. Siti Sarah pun lekat perut ngandung boleh Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak inilah hak akan lahirkan Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub inilah dikenal dengan Israel. Nah, Israel, Isra artinya yang berjalan malam, hamba Allah Ta'ala. Israel, hamba Allah yang berjalan malam. Nama gelarnya siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Nah, anak cucu cicit Nabi Yaqub dipanggil Bani Israel. Anak cucu cicit Nabi Yaqub. Jadi Israel ni nak buat gelarnya bagi Nabi Yaqub. Ingat deh kita deh. Jadi orang jahat ke orang Islam di Palestin tu orang panggil Zionis atau Suhyuniyah. Jadi kalau kita nak marah sangat, kita duk doa ke Tuhan, minta Tuhan laknat kepada siapa? Suhyuniyah. Ya Allah, hai Tuhan, laknatlah Suhyuniyah, laknatlah Zionis. Gitu. Jangan ya Allah, laknatlah Israel. Laknat Nabi Yaqub, berat tu. Fak kita dah kira semangat doa, ngajinya dah. Boleh jadi tu. Maka tatak kala mana Ismail ni sudah pun orang panggil tumbuh remaja. Falamma balagha ma'as-sa'ya. Tatak kala mana tumbuh dewasalah Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim tu boleh pergi ziarah pula, pergi jumpa pula Nabi Ismail dengan Siti Hajar, isteri dia yang kedua. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah ke Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak dia. Qala ya bunayya inni ara fil manam
anni azbahuka fanzur madza tara. Tuhan mimpi kepada Nabi Ibrahim, perintah supaya sembelih anak. Jadi Nabi Ibrahim ni dia mari dalam hati dia, dah lah anak aku ni baru aku boleh jupuk kecil-kecil dulu kena tinggal, baby dulu kena tinggal, jupuk besar dah remaja dewasa ni, tiba-tiba jupuk besar dah mana remaja dewasa, Tuhan suruh sembelih pula. Ya Allah, tak boleh kau buat benda lain, perintah benda lain. Tuhan kata mu tak ingat kau mula zaman mu bujai dulu, mu kata berapa. Dia tak ingat dah weh, Nabi Ibrahim tak ingat. Bila zaman mu bujai dulu tu lah Tuhan kaya. Ingat dah lah. Ketika mana dia buat korban 1000 ekor kambing, 700 ekor lembu, nak 100 ekor unta. Ketika tunya orang kapung dia berasa ajib, pelik dengan begitu sekali banyak dia berkorban kerana Allah Ta'ala. Lalu orang kapung dia raya, banyak sangat ni Ibrahim. Dia jawab, demi Allah, kalau aku dapat anak, Tuhan suruh aku korbankan anak aku kerana dia, aku sanggup korbankan. Dia baru teringat balik zaman dia bujai mula. Jadi bila dia teringat balik tu tak ada apa, dia kata sami'na wa ata'na. Kena dengar, kena taat dah lah. Maka dia pun tanyalah anak dia, pendek ceritanya, apa pendapatmu hai anakku Ismail? Aku ni diberi perintah oleh Tuhan supaya sembelihmu. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini anak yang soleh, masya-Allah. Anak yang soleh ni, walau bagaimana ayah dia buat ke dia pun tetap dia akan hormat, kasih, taat pada ibu bapa dia. Tidak kata cekok pinggir, beratmu ni, dah lah tinggal aku baby, mari besar-besar dah nak sembelih pula aku. Berat, tak lagu tu. Qala ya abah. Katanya Nabi Ismail, wahai ayahandaku yang dikasihi. Tu abah tu jangan main-main, bahasa Arab tu. Abah, mana wahai ayahandaku yang dikasihi. Itu Fok kita ni kalau jadi ustaz kak, panggil suruh anak panggil abi selalu. Bukan labi, abi. Labi tu netes ni. Abi ni tak sedap mana. Abi ni bapakku gitu. Tapi nak ibunya Arab suruh anak panggil abi. Panggil abi panggil ku abi. Panggil aku abi bapakku. Dia sedap panggil abah sebenarnya. Abah. Itu maksudnya wahai ayahandaku yang dikasihi. Tu tengok bahasa je. Ya abah, wahai ayahandaku yang dikasihi. Buatlah apa hak Tuhan suruh. If'al, buatlah. Buatlah apa hak Tuhan mu perintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Selagi engkau dapati aku ini, jika dikehendak oleh Allah Ta'ala, ialah setengah daripada orang-orang yang sabar dengan perintah Allah Ta'ala. Ini anak yang soleh. Cerita ni kalau kita nak baca buku pun kita boleh baca belakang dah. Ni kita tahu belakang dah. Pendeknya, kalau kita baca, kita tengok cerita bagaimana Siti Hajar, Iblis mari hasut. Hajar weh, mu tak tanya ke Ibrahim tu nak pergi bawa mana anak dia, anakmu Ismail tu? Pakai semak segok molek, bawa dengan tali dengan pisang. Dia hasut. Start di Siti Hajar, dia hasut dah. Supaya Siti Hajar ni jadi halangan bagi Nabi Ibrahim untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala. Tapi tidak, Siti Hajar percaya bahawasanya tidak mungkin Allah Ta'ala buat zalim pada hamba. Tidak mungkin Allah Ta'ala suruh perkara yang zalim. Lalu disekap pula di tengah-tengah jalan. Ya sampai sekarang ni kalau orang buat khijah haji, orang panggil kena melontar, dia panggil melontar di jumrah. Jumratul ula, jumratul tsani, jumratul aqabah. Itu kayak mengenai bagaimana perbuatan Nabi Ibrahim nak menghalalkan syaitan. Maka kita sampai lo ni pun diisyaratkan ambil anak-anak batu sampai situ bak melontar. Bukan syaitan duduk situ. Syaitan ni dengan tubuh kita pun ada. Nabi duk sebut hadis kan.
Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad damihi. Sesungguhnya syaitan ni masuk dalam tubuh anak Adam melalui liar-liar darah. Nah, dia boleh masuk dalam tubuh kita syaitan. Kok liar darah. Nak pergi ke mana syaitan ni? Masuk dalam tubuh kita. Nak pergi ke jantung hati kita. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak kerana syaitan ni mari mengerumuni dalam jantung kalbu anak Adam, pasti anak Adam ni dapat lihat alam malakut sebelah atas. Boleh nampak syurga. Boleh nampak nikmat-nikmat syurga. Boleh nampak bidadari. Oh, tak ada ibadat malah orang kita ni. Kita ni duduk mayal lembek. Tentu kan tak nampak bidadari. Kalau nampak bidadari, segar gitu semaya. Zikir, baca Quran, buat ibadat, sedekah, gapo taat tu, tobat maksiat apa. Bidadari boh. Nampak nikmat-nikmat syurga. Tapi kan apa? Tak nampak. Kerana syaitan ni yahumu, mengerumuni dalam jantung kita. Masuk ke mana kok liar darah? Ya tu. Maka sebab itulah Nabi kata fadayyiku majariyahu bil ju'i, sempit kalian darahmu tu dengan banyak berlapar. Banyak berlapar. Kita tak boleh lapar. Tak boleh lapar. Kena duduk lah kenyang semua. Lapar sikit kan? Mula tak rasa tak lekat lalu dah. Nak ngaji tak lekat. Nak mengajar tak lekat. Kuliah malam ni tak tahu ceramah malam ni kalau tak ada makan ni rasa tak mari ni buat kita ni. Bakali tak tahu. Ada makan tak ni? Ada. Ada tak boleh lama lah, sejuk pula makan ni dia. Tu sudah boleh kita pun tak berapa nak sihat mana. Dia tak boleh buat kita ni dengan makan, tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Pozat dengan sifat dah tak boleh pisah. Pas lagu mana nak lawan setan? Tu nak lagu mana nak lawan setan. Pas hak jahat ni bukan setan saja. Setan ni jahat biasa-biasa je. Hak jahat sekali nafsu kita. Tu. Nafsu kita tu hak jahat sekali. Setan tak berapa jahat mana. Sungguh. Setan ni hanya sebagai perangat je. Hak jahat sungguhnya ialah nafsu kita sendiri. Tu. Sebab itulah ulama yang kata tawaqqa nafsaka. Mu kena berjaga-jaga dengan nafsumu. La ta'man ghawailaha. Jangan mu rasa tertipu daya. Jangan mu tertipu daya dengan tipu dayanya nafsu. Sebab nafsu ni dia punya cara dia tu bukan main-main. Sebab tu Imam Ghazali dia nak suruh kita cek antara lintasan khatir nafsaniyah dengan khatir syaitaniyah. Dia ada beza. Sama-sama suruh benda jahat, tapi ada beza cara dia. Kalau lintasan daripada nafsu diumpamakan seperti anak kecil yang menangis-nangis, merengek-rengek nak sesuatu benda daripada ibu bapa dia. Gitu kan? Anak kita lu nak beli barang ke apa, dia nak main ni, dia lagu mana? Ada ke? Abah nak main ni? Kita kata, tak boleh, tak usah. Okey, gitu. Jauh nak gitu dah ni. Tak ada rasa jaga budak kecil gitu. Bah nak main ni. Jangan tak payah beli no. Tak payah no. Kayak gitu kan? Tak kira no. Jerit situ juga depan ramai tak ada kira. Siapa kita beli? Betul tak? Baru dia berhenti nangis. Tu anak kecil. Merengek-rengek anak kecil nak benda daripada ibu bapa dia. Maka lintasan nafsu lagu tu. Kalau kita mari dalam hati kita, no, buat cepat, tak kira, no juga, buat juga. Itu nafsu. Kalau syaitan dia tak lagu tu. Kalau syaitan ni dia mari silau, dia mari cerita sekali. Gicuri cak yang mari dekat sini. Yang mari. Sekali yang mari. Kalau kita tak ikut, astagfirullahalazim. Dia tukar curi berat sangat ke. Lepas tu ngetek lain. Curi dia merapak teruk sekali. Merapak, curi, ngetek. Tu lain-lain tu. Merapak ni makna ramai-ramai, berani, tak ada kira. Curi ni senyap-senyap, banyak saya ambil.
ngetek ni sikit lah. Dia pergi kat tabung masjid, dia hola cak. Tak tu ni. Tu. Pak naik 10 riyal, 10 riyal plus 10 riyal lah rezeki hari ni. Tu ngetek lagu tu. Dah. Kalau kita istighfar, pak, dia buat hal lain pula, maksiat kan. Janji kita buat maksiat, dia tak ada kira. Nah, tu syaitan. Jadi syaitan dengan nafsu mana jahat? Jahat nafsu lagi. Sebab apa? Li'anna nafsal insan, kerana nafsu satu orang manusia. Nafsu seorang manusia. Siapa dia? Hamba lah, tak usah orang lain lah. Orang lain boleh jadi wali-wali Allah belaka tu, tapi hamba. Nafsu hamba seorang ni akhbathu wa asyarru min 70 syaitan. Lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu. Jadi nafsu saya seorang ni 70 ekor syaitan ditabik ke ni. Mari dah baik, hebat sungguh ni. Dah gitu. Nah, jahat aku lagi pada 70 ekor syaitan. Itu. Nah, bukan jahat syaitan. Kita ni yang jahat syaitan lagi dah. Makhluk hak terjahat sekali nafsia. Dah. Nafsia hak jahat sekali. Nafsu manusia tu. Nah, sebab itulah Nabi kata, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berseteru dengan kamu tu ialah nafsu kamu tu sendiri. Itu. Maka kerana tu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, kenapa mereka berjaya orang panggil mentaati perintah Allah? Kerana nafsu dia sudah lemah. Nafsu dia sudah hancur dah. Nah, sudah lemah, sudah dapat dikalah. Maka kerana tu kalau syaitan mari pun, nah, isyarat lu dah tu gitu. Nah, lepas orang panggil batu. Nah, isyarat fok kita pergi, jangan lepas orang tu hala tu. Nah, pak jumrah tu. Nak jemaah negro kau gapo dah tu ni. Pagar. Nah, tu isyarat yang sebenar. Macam Nabi kata, kalau syaitan goda mu gapo mu rasa ni goda syaitan, maka mu isyarat ludah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, baca a'udzubillah, isyarat ludah 3 kali. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bukan suruh ludah sungguh. Lama 3 kali, tui kuning. Nah, bukan gitu. Pas syaitan ni ada nasihat apa ada? Perangai apa syaitan? Kerana asal makna syaitan ni dengan makna syaitanah. Ai bi ma'nal ba'udah. Dengan makna ba'udah apa? Yang menjauhkan seorang daripada Allah. Syaitan. Dah. Kita nak mari sejid jalan kaki. Tiba-tiba sayang kita, mana tu? Duduk kedai kopi. Sejid lu, maya ada kuliah pula. Sejid semua. Sini dulu ngopi-ngopi dulu. Tengok. Di sejid tu dekat dengan Allah. Dah? Jawabnya saya kita tu perangai supaya syaitan. Lagu mana cara kita ni? Kalau terlalu kuat goda area, relax lu, mari dulu lambat lagi. Yang mai goda kuat. Tadi minta berlindung dengan Allah Taala, isyarat ludah 3 kali. Nah, pergi kat dia. Buat gitu. Jangan ludah sungguh. Ludah sungguh kat kuning atas muka gocos situ pakai gis peta tak gis sejik jawab dia. Nah. Jangan gocok, jangan ludah sungguh. Isyarat ludah. Atau mana? Duk tuh atas muka aku. Ayakmu ni syaitan ni. Nah, aku nak pergi masjid duk sekat atau mari duk kedai kopi ngopi dulu. Perangai apa syaitan dah? Menjauh ke orang daripada jalan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bukan tuh ambil batu pokok. Nah, kenapa? Kerana nampak syaitan. Syaitan berupa. Fak kita tak usah doa dengan Tuhan lah. Nak jumpa syaitan jangan. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia pernah cerita. Di zaman dulunya ada beberapa ba'dul abid, ba'dul sebahagian orang-orang hak kuat wa amal ibadat. Abid ni kau kaki wa amal ibadat. Kuat wa amal ibadat ni, dia bukan alim. Orang alim orang mengaji, ya dak abid ni orang kuat wa amal ibadat. Wasabah haja ruwa-ruwa langit. Tak cukup tu aluk tekak pula. Kuatnya berzikir ni. Tu.
Sebahagian abid ni dia doa ke Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami ni dapat nampak iblis syaitan. Supaya apa? Bila kami jumpa syaitan iblis, kami bunuh lalu fok ni. Selesai masalah. Tak ada dah nak goda-goda jahat. Lalu orang alim dengar. Tak kena tu awak berdoa lagu tu. Tok Guru dengar demo ni duk berdoa. Tok Guru nasihat kata jangan duk minta doa nak tengok syaitan, nak tengok iblis, jangan. Doalah kepada Allah, minta Allah Taala selamatkan, afiatkan kita daripada tipu daya syaitan. Itu. Tapi jenis orang ni rasa dia lebih hebat daripada Tok Guru. Dia Tok Guru, wasabih dah dek tangan. Ni. Zikir jaga-jaga, ibadat tak berapa banyak for kita. Kecek ya pandai Tok Guru ni. Sedap. Ya benar Tok Guru ni. Kita nak doa juga ke Tuhan supaya Tuhan bagi kita nampak syaitan iblis. Berdoa. Doalah, ya Allah, bagi kami dapat nampak syaitan, ya Allah. Kami nak tengok syaitan, ya Allah. Tujuan apa? Bila jumpa, tikeh lalu senang mati kan? Juru habis orang ya. Tengok orang jahil mikir. Orang alim yang tahu dah syaitan ni tak mati. Ada jumpa, biasa jumpa kubur, tanah perkuburan syaitan mana? Tak ada kat sini. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat aku kat atasmu, hei iblis, hei syaitan, sampai hari kiamat tu. Jadi sebab tu fak syaitan, fak iblis ni, ia umur dia tu ditangguh oleh Allah Ta'ala, ajar dia tu. Akhir dunia mati ya. Fak kita ada ajar tempoh kita 50, 40 ada, 60 ada. Fak syaitan tak gitu. Sebab tu kalau nak kira ramah syaitan. Jangan kita nilai sesuatu perkara ni sebab ramah. Ramah ni fak ni mesti jangan kira ramah. Kalau ramah syaitan betul sekali. Murah syaitan paling ramah sekali. Duk beranak tu tak mati-mati syaitan. Hak duk beranak semua hari. Beranak seekor syaitan, 2 ekor syaitan. Lepas tu hak hidup dah sebelum ni tak mati-mati. Tu syaitan. Akhirnya Allah Ta'ala mustajab doa. Foto abid duk doa minta dengan Tuhan supaya boleh tengok syaitan. Satu hari fok dia duk doa ramai-ramai, ya Allah, bagilah kami dapat nampak syaitan, kami nak bunuh syaitan biar amai dunia. Tiba-tiba celek mata tengok syaitan duk cokoh depan. Sudah. Pakat likung foto abid nak bunuh kan. Syaitan kata, sudah. Fofok pun nampak aku ni. Nampak ni nak bunuh. Nanti dulu. Sebelum nak bunuh aku ni, aku nak ayat sekarang. Pandai syaitan. Dia kata fofokmu ni kalau tidak sabit umur lebih 100 tahun, lama dah kena tipu kau aku ya. Fofokmu ni kalau tidak sabit umur lebih 100 tahun, lama dah kena tipu aku. Tapi oleh kerana umur fokmu semua lebih 100 tahun belakang. Orang dulu biasa umur 100, 200, 300 tu biasa. Jadi semua hak ada situ semua umur 100 lebih belakang. 200, 300. Jadi syaitan kata oleh kerana fok-fokmu umur semua lebih 100 tahun, aku duk goda daripada mu kecil sampai umur 100. Fok-fokmu semua tetap beradab ke Tuhan, perintah Tuhan duk amal, perintah Tuhan duk kuat amal ibadat ke Tuhan. Jadi aku ngalah, aku tak mampulah nak goda fok-fokmu. Umur dah lebih 100 tahun dah. Kalau ilik sini pada 100, insya-Allah berjaya juga aku goda fok-fokmu. Tengok. Jadi oleh kerana syaitan kata lagu tu, fok-fok tu abid ni pun mendengung. Kalau gitu fok kita ni umur lebih 100 tahun belakang dah. Maknanya syaitan tak berjaya dah nak goda kita. Kalau fok kita umur baru 50, 70, tu dalam kemampuan syaitan lagi untuk goda kita supaya kita buat maksiat pada Allah. Ni dah umur fok kita semua 100 lebih belakang. Syaitan pun mengaku lah ni. Ya percaya ke syaitan? Tu bodoh tak bodoh ya percaya kau syaitan. Syaitan kata kerana fofokmu umur lebih 100 tahun, aku tak mampu dah nak goda fofokmu, biar deraka ke Tuhan, biar maksiat ke Tuhan. Akhirnya fofok tu abid ni kata kalau gitu fofok kita boleh dah nak berzina, kau nak minum arak, kau nak judi. Sebab apa? Syaitan tak mampu dah nak goda kita. Sebab kita umur semua lebih 100 tahun. Tu tengok
Maka tutu abid tadi pun mulalah togok arak, judi, berzina. Nah, syaitan berkata, yes, lagu ni lah. Lagu tu yang kena dengan syaitan. Jangan main-main. Dah? Tu syaitan. Hebat tak hebat. Jadi kalau bos takak wasabah usah, duk atur tekok, serba usah, janggut panjang papusak, tapi kalau ilmu tu tak ada, siap buat kita. Ilmu ada pun kena lagi. Nah. Kenapa? Karena ilmu yang tidak didasari dengan amal ni tetap masuk dalam jumlah kebinasaan. Hak Nabi duk sebut tu, annasu halaku. Manusia ni celaka, binasa. Binasa nisbah agama lah. Illa al-alimun, melainkan orang alim. Nah, baru dia tak binasa, tak celaka. Wal alimuna halaku, orang alim pun binasa lagi. Tengok. Orang ada ilmu pun binasa lagi kadang-kadang. Nah, tertipu dengan ilmu dia. Nah, rasa ilmu dia tu banyak boleh menyelamatkan dia daripada neraka Tuhan. Nah, maka hak tak celakanya illal amilun, melainkan orang alim yang beramal dengan ilmu. Wal amiluna halaku, orang beramal pun celaka lagi. Tengok, bukan mudah dak. Nah, illal mukhlisun, melainkan orang yang licin hati dia tu kerana Allah dalam tiap-tiap amal yang dia kerja, amal yang didasari dengan ilmu yang dia mengaji. Itu penting. Walau bagaimanapun ilmu nombor satu. Nah, sebab apa? Sebab tanpa ilmu kita beramal, amal kita tidak diterima, bahkan tertolak. Nah, disebut dalam kitab Mata Zubat. Nah, Ibn Ruslan sebut. Tak sedap ni. Tu. Ibn Ruslan sebut dalam kitab Mata Zubat, dia kata mana? Kata mana? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal. Tengok. Tanpa ilmu dia mengucap dua kalimah syahadat. Tanpa ilmu dia semaya sore ke semaya jemaah tak ada kira. Nah, tanpa ilmu dia puasa. Tanpa ilmu dia berzakat. Tanpa ilmu dia naik haji ke Mekah. Dia berumrah, dia tutup aurat tanpa ilmu. Nah, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Ni kita kena ada fikir ni. Nah, kita ni semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur tidak panjang seperti umat Nabi-Nabi dulu. Nah, paling terik pun 60 lebih lah, 70. Jarang benar nak boleh sampai ke 100 tu ada bukan tak ada. An-nadir maujuduhu kalmat do. Cara ni benda hak tak jarang-jarang ni supaya tak ada dah. Nah, sampai umur 90 pun sore tu rasa Mahathir sore dah. Setakat ni lah 90 lebih dah. 92 berapa dah? Kau ada sini? Ada 90. Tu ayah orang apa? 90 dah. Siapa dah? Tak siapa lagi deh. Lebih kurang 30 Berapa? 70 muda lagi. Muda ni sebuah umat Nabi-Nabi dulu lah. Fok kita tak ada lah umur super beratus-ratus tahun umat-umat Nabi dulu. Dah lah umur fok kita pendek. Nah, pak hak pendek tu pula beramal pula kurang. Hak kurang tu pula tak tahu hak mana sah, hak betul, hak tak betul, hak ikhlas tak ikhlas Allah. Nah, pas kalau kita amal, kita duk beramal Tuhan duk lepas atas muka kita gelik. Nah, haba'an mansura, jadi debu berterbangan. Rugi sungguh kita hidup. Wa khasira hunalikal mubtilun, rugilah orang yang membatalkan segala amalan-amalan mereka. Itu. Maka sebab tu tak dapat tidak setiap hijau agama kita ni mesti didasari dengan ilmu. Pas ilmu ni tak boleh dengan duk kekang depan TV, tengok Netflix, tengok cerita drama kau tak boleh. Dia kena mengaji. Innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi. Wal barakatu bil
khidmati. Hanya saja ilmu tu didapat dengan belajar. Kefahaman tu didapat dengan menuntuti faham. Keberkatan tu didapat dengan kita berkhidmat. Nah itu. Keberkatan maknanya bertambah kebaikan. Ziyadatul khair. Husulul khair al-ilahi fi syai'. Hasil kebaikan yang bahasa ketuhanan ni pada sesuatu dan bertambah-tambah kebaikan tu tadi. Itu dia panggil berkat. Itu dia panggil berkat. Jadi tak dapat ilmu ni melainkan kena belajar. Setengah-setengah orang kita duk rasa saya pun tahu juga supaya orang duk ngaji tu. Siap. Tapi apabila berlaku sesuatu peristiwa barulah pakat bengok habis. Tahu sah kau tak sah semaya ni. Tu. Macam kita semaya Jumaat semaya Jumaat Kalau tu email dia terlupa tahiyat awal. Contoh. Tahiyat awal ni sunat ke rukun? Sunat rukun tahiyat awal. Sunat ni. Sunat apa? Sunat hay'ah ke sunat aba'ah? Sunat hay'ah. Sunat aba'ah. Sunat yang diserupakan dengan sebahagian tubuh badan. Sehingganya kalau tertinggal dengan lupa atau dengan sengaja lebih-lebih lagi, disunatkan kita tempel dengan sujud sahwi. Supaya semaya kita tu tidak jadi semaya OKU. Semaya orang cacat. Kalau sunat hayat ni supaya bulu-bulu rama itu cabut. Kalau tu imam tu dia tak ingat tasyahud awal. Tasyahud awal ni ialah sunat aba'ah. Dia pergi naik buat rukun dah. Mana qiyam? Qiyam ni rukun. Maka tak boleh lagi tu imam tu nak turun duduk. Tasyahud. Buat kerja sunat setelah mana dia buat kerja yang terlebih besar, iaitu rukun. Itu. Fak kita makmum tak sadut subhanallah. Ini subhanallah semata. Subhanallah tu bukan tu kalau tu imam tak ingat rokok pergi sujud selalu tu baru subhanallah. Tu imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Pakat tunggim nerak selalu dia. Sujud selalu. Tak ada rokok-rokok. Tu lakar dia panggil barulah kita subhanallah. Tu pun kena niat zikir, jangan niat duk tegur saja batal. Itu. Kalau subhanallah, nanti tu imam tak dengar. Subhanallah. Niat tu apa? Nak tegur segala. Batal amal kita. Tu semua tu kena dengan ilmu tu. Maka kalau tu imam daripada qiyam terlupa tasyahud awal, tiba-tiba ada tegur subhanallah, dia pun sudah pening dah dia. Pergi duduk balik. Batal tak semaya? Batal, jangan main-main. Di situ dah kita boleh tengok makmum ni mengaji ke tak mengaji fiqh. Bila tu imam terlupa lagu tu. Macam-macam makmum. Ada hak duduk, ada hak duduk separuh. Nak duduk kau nak bangun. Nanti tengok tu imam. Ada hak bangun. Lepas tu imam duduk juga dia. Ju'ilal imam liyutamma bih. Tak kena tu. Dijadikan tu imam tu untuk diikut sungguh, tapi ikut hak betul, jangan ikut hak salah jangan. Lepas tu tunggulah kira ataupun niat mufarakah. Niat mufarakah kalau tu imam tu kita yakin kata batal semaya dia. Ni semua benda lagu ni kena mengaji ilmu fiqh. Kena mengaji. Syarat mutabaah imam ada berapa syarat? Tu. Semua tu kita kena belajar. Karena agama kita ni ada iman, ada Islam, ada ihsan. Untuk mengerti iman mesti belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Ni ilmu akidah dah tak suruh mengaji. Zaman ni. Tak tahulah di Selangor ni. Kalau orang Selangor boleh tengok YouTube, boleh jumpa macam-macam ustaz. Dia kata apa duk mengaji sifat 20. Allah wajib ada. Kalau tak ada Allah, masuk neraka Allah. Bengok boleh kecek lagu tu. Ada fok-fok tolu dia panggil. Fok-fok bengok. Yang wajib ni semua wajib syarak. Hukum ni ada 3. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat.
Ya kalau wajib kak, wajib hak masuk neraka lalu kalau tak buat. Hak tu wajib syarak macam kita sembahyang maghrib tadi. Wajib syarak dah. Wajib syarak. Erti apa wajib syarak? Talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan suruh kita buat sebagai suruh yang putuh. Putuh tu mana tak dapat tidak, mesti kena buat. Kalau tak buat, aku janji neraka. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Janji syurga kalau kerana kita kerjakan dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkannya. Itu dia panggil wajib syarak. Tokeh Tuhan ni kalau tak ada dia wajib masuk neraka pula. Kata ni. Tu tukar dah tu. Wajib Tuhan ada bukan makna wajib Tuhan kalau kena ada. Kalau mu tak ada Tuhan masuk neraka lah. Gitu ke? Oh ya. Berat lagu tu. Nah, ada dalam YouTube boleh tengok. Apa mengaji Tuhan wajib ada? Kalau Tuhan tak ada masuk neraka bolehnya cakap lagu tu menampak ke kebangangan dan kebodohan kebahlulannya. Nah, wajib situ bukan dengan makna tu, bukan. Wajib situ wajib akal dia panggil. Wajib kepala otak kita. Apa makna wajib akal? Adamu qabulil intifa. Tak terima tidak. Apa tak terima tidak? Mesti, sungguh. Gitu. Bila sebut kata Allah wajib ada, Allah mesti ada. Sungguh Allah ada. Itu makna lagu tu. Nah, ni bahaya akhir zaman ni. Macam-macam cara dia nak supaya kita orang kampung hak sedang molek malah dah ngaji, kena ada hak jenis lagu ni duk kecek kat YouTube ke apa, sedang molek dah Oh ya juga dah ngaji gapo lagu tu. Dak ni. Ada juga orang menganjing. Dia kata kan? Dia kata apa dia kata duk mengaji Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Jadi tak ada Allah. Lepas tu berlawan-berlawan, berkocok-kocok, tak ada dah Allah. Pelik ya. Ni. Ada orang menganjing itu. Nah, dah dengar tak? Sini ada tak orang menganjing itu? Bahaya tu. Tak tahulah orang cakap lagu tu sama ada dia jahil sungguh. Nah, atau dia tahu tapi dia sengaja nak kelekeh apa alim ulama kita usaha susung ilmu tauhid diambil daripada Quran hadis. Nak we kita ni betul-betul mantap iman, teguh akidah. Nah, kalau lagu tu sungguh, inilah hak Nabi kata wala ana akhiru ummah awwalaha halla bihal bala au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat di akhir ni melaknat ataupun mentahkir menghina-hina umat yang terdahulu, maka Allah halal ke bala. Dah tu hina tu kata. Padahal ilmu pengajian akidah tauhid sifat 20 ni diperjalani korong-korong sampai sekarang ni. Kalau universiti Islam tertua ni macam Al-Azhar Asy-Syarif, Qarawiyyin, semua silibus tauhid sifat 20. Ya. Kita Ummul Barahin bukan Ummu Ibrahim. Kita apa lagi? Kharidatul Bahiyah, Jauharatut Tauhid. Tu semua sifat 20 langkah tu. Tapi orang lain ni buat menganjing. Padahal lawa tu bukan makna gocoh, kena faham molek. Lawa tu diterjemah oleh untuk guru kita, ulama kita Jawi ni daripada Arabnya wadidduha, did dia panggil. Did tu artinya lawan lah. Maka did ni tak boleh beripung. Dua perkara berlawan ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawan tak boleh beripung sekali. Tak boleh. Ada dengan tak ada boleh beripung sekali. Tak boleh. Ya kalau sekejap ada sekejap tak ada tu tak apa, macam cik semua. Ya bukan ada ketika ada tu tak ada, ketika tak ada tu ada. Tu tak boleh itu. Kalau cik semua sekejap ada sekejap tak ada, tak apa. Tu orang panggil mungkin. Wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Tu mungkin dia panggil. Tu haruh. Ya tak boleh ada ketika ada tu lah tak ada, ketika tak ada tu lah ada. Apa benda lah tu. Kita tengok orang masuk parking OKU. Sini tak tahu selama ada parking OKU.
Ada deh. Tengok macam pun tak ada. Kok pandai pakai tak? Kita tengok orang masuk kok pakai OKU. Aku apa dah? Boleh lagi? Boleh tak? Kita pun pergi dekat dia tengok tak ada stiker OKU kereta ni. Driver pun turun. Kita pun tanya, awak ni orang cacat ke? Tak ada nampak cacat apa ni? Driver tu kata, saya ni tak ada sifat pendengaran. Dia kata, saya tak ada sifat pendengaran. Dia kata gitu ke kita. Kita pun kata, awak ni pekak lah. Tidak ya tak. Saya tak pekak. Cuma saya tak ada sifat pendengaran. Boleh terima apa ladak kita itu? Kalau kita, iya ke? Gitu ke? Mana kita dengan dia sama-sama kena kecing, sama-sama bodoh. Tapi kalau orang cerdik kata, tak, pekak lah tu, tak ada sifat pendengaran. Tak, saya tidak pekak, cuma tak ada sifat pendengaran. Tak ada sifat pendengaran tu pekak lah, bengang. Kalau ada sifat pendengaran, tak pekak, gitu ya. Pekak dengan pendengaran boleh beripu sekali. Tak boleh. Kalau ada pendengaran, tak pekak. Kalau pekak, tak ada sifat pendengaran. Lagu tu. Itulah mengaji ilmu tauhid kita. Duk mengaji lagi kitab tauhid sifat 20 tu. Dah kita etika Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tu gitu. Mana lawan tu, mana tak boleh beripu sekali. Tu. Tapi fok ni wak mengaji. Supaya apa? Supaya kita orang kampung ni tak mengaji ilmu tauhid. Dah tak mengaji ilmu tauhid, tak ada mengesahkan Tuhan. Tak ada keimanan kita tu simpulan yang kemah, yang kukuh. Duk percaya dengan begitu. Padahalnya Tuhan kata dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah oleh kalian dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diturunkan ke atas Rasulullah dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Maka barang siapa yang kupulah ia barang siapa dengan Allah, dengan malaikatnya Allah, dengan kitab-kitabnya Allah, dengan segala utusannya Allah, dengan hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah, maka sesungguhnya benar-benar kupulah ia dengan Allah akan sebagai kupu yang jauh daripada petunjuk Allah. Cuba perhati tengok ayat tu. Tuhan kata, hei orang beriman, hei orang percaya dah. Tapi Tuhan kata, aminu, mu kena percaya pula. Sudah. Dah percaya dah, suruh percaya pula. Dah rakai pun. Dah, dia bunyi saja. Ya dah. Dah, teng bunyi gitu. Aku ada mesej pun. Hei orang hak percaya dah, Tuhan kata percayalah olehmu, suruh percaya pula. Bukan hijau orang panggil tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil. Mana hijau bodoh macam kita masuk masjid, kipas gapo labu buka dah lah kau ni. Tiba-tiba ada bocik hak mai sajet tak blepak ni saya tu. Budak. Dia buka habis kipas labu. Kita pun gerung tengok misai jetak itu. Nak pergi buka dah. Buka dah tu pakcik kata. Budak cakap banyak kata. Aku suruh buka-buka. Kita pun takut misai pergi lalu. Pergi kat pelak tu, kita pergi tanyah pula. Hak tanyah pula atas tu. Apa bagi kerja apa bagi? Kerja apa bagi? Kerja apa? Bodoh ni. Tu. Adakah Tuhan suruh buat kerja bodoh? Mustahil ala Allah. Tentu tidak Tuhan suruh kita buat kerja hak bodoh ke tidak. Maka sebab tu ulama kata apa? Takut. Laisa min babit tahsilil hasil walakin min babit takmilil kamil. Bukan daripada bab menghasilkan benda yang telah hasil, tapi daripada bab melengkap menyempurnakan apa yang sempurna. Nak jadi kemah lagi. Itu makna.
Kerana iman dengan Islam ni dia tidak talazum kalau duduk sekali. Dia tidak lazim. Dia tidak, kalau duduk sekali iman Islam, dia tidak talazum. Sebab tu orang Arab Badui dulu bila masuk Islam dia kata, kami orang mukmin." Tu dia kata, tak. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata fuak-fuak orang Arab dulu bila mereka masuk Islam, mereka kata, "Kami orang beriman." Tu dia kata, "Qul," katakan, "Hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tu, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian katalah kalian tu baru muslim." Nah tu. Sebab apa? Sebab iman tu ialah tasdik. Tasdik. Apa tasdik? Membenar. Tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah. Membenarkan Nabi dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu dipanggil iman. Ya dah. Lawannya iman kufur. Nah, apa kufur? Lawan bagi tasdik apa? Takdzibur Rasul, mendustakan Nabi. Nah, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang diketahui tentang agama ni dengan secara mudah. Maka bagaimana kita nak tasdik kalau kita tidak ada gambaran yang jelas? Jadi kalau yang mengaji pondok, yang mengaji ilmu mantik. Nah, ilmu ada ilmu tasawuri, ada ilmu tasdiqi. Nah, ilmu gambaran sesuatu perkara. Dan bagaimana kita nak, apa dia panggil, nak menetapkan hukum pada perkara yang kita gambarkan tu, kan? Dalam ilmu mantik ada kan? Nah, maka kerana tu keluarlah kaedah al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Hukum di atas sesuatu perkara tu mesti gambarannya jelas, terang. Nah, maka kita nak tasdiqur Rasul, tasdiqu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nampak tak gambarannya? Jelas tak gambarannya? Nak jelas gambaran itulah kena ngaji. Nah itu. Kalau tak mengaji bagaimana nak jelas? Nah, tak tahu. Seperti orang dalam gelap. Dia masuk dalam masjid gelap. Nah, gelap gelemak. Tak ada satu lampu pun. Itu orang tak tahu tu. Dia kata pergi buka pelak lampu ni gelap ni. Dia pun gagal. Gagak mak. Warna lembek-lembek ni ayat. Cium Allah busuk. Apa? Kena tahi air. Tak pun tahi cicak. Apa kena ke tu? Bak tak tahu tu. Tak dapat. Tak jelas. Nah, samalah orang yang tak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, maka dia boleh terjerumus dalam kekufuran bila-bila masa sahaja tanpa dia sedari. Ini bahaya. Kadatil jahilu antakuna kufra. Dekatlah oleh kejahilan, kebodohan itu dengan kekufuran. Seperti mata hitam dengan mata putih. Dekat sebelah menyebelah. Betul tak? Ada mata hitam mata putih kita ada sampai sekilometer ada. Tak ada, dekat sebelah-sebelah. Kalau tidak jahil kufur, dekat nak, itu bahaya. Maka sebab tu kita tengok macam-macam sekarang ni orang duduk bawa pegangan-pegangan yang salah, yang menyalahi daripada satu jalanan yang diiktiraf oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai firqatun najiyah, kelompok yang berjaya. Hak ni dah tajuk ustaz buat nak deh. Sebenarnya dah. Hak isi dia hak ni. Tapi dia bubuh hikmat korban. Tu jadi pening kita ni, tak apa kita ngomong gini. Nah, Nabi kata pecah umatku ni 73 firqah. La taftariqu ummati ala 73 firqah. Berpecah umatku selagi akan ni akan berpecah. Nabi kata 73. Maka sebab tu kita tak boleh cakap, kenapa orang Islam ni duk pecah ini. Marilah kita kena satu. Memang kita kena bersatu. Tapi Nabi kata satu tu kena hak jalannya aku. Qul apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Demi sesungguhnya inilah satu jalananku yang betul, maka ikut hak satu hak betul ni. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan duk ikut jalan hak selain daripada hak satu ni.
Mana? Salah satu tu. Fawahidun fil jannah. Satu ni masuk syurga. Artinya firqatun najiyah. Satu kelompok yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Wasintani wasaba'ina finnar. 72 fuak lagi dibawa ke neraka. Kalau akidahnya sesak saja, tidak naik ke tahap kufur, maka kalau selesai dibakar dalam api neraka, dimasukkan ke syurga kalau ada iman sebesar zarah. Kalau kesesatannya naik ke tahap kufur, kekal dalam api neraka. Kerana sesak dengan kufur tu ada umum khusus dia. Tiap sesak belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur tentu sesak. Tiap-tiap sesak belum tentu kufur. Macam Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah, Qadariyah, Murji'ah. Mereka-mereka ni tidak mendustakan Nabi dan tidak mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ni sesak di dalam terang. Sesak di dalam membenarkan Nabi. Itu. Guna ayat Quran tapi sesak dengan ayat Quran tu. Contoh itu. Tu panggil sesak. Kalau kufur ni maknanya mendusta terus, Nabi bukan Nabi, apa yang dibawa datang oleh Nabi semua dia ingkar. Itu baru kufur. Nabi kata jangan caci sahabat aku. Dia caci. Sahabat aku semua adil. Sahabatmu murtad ada. Itu macam Rafidiyah. Kafir etika seperti itu. Ada yang yang tidak sampai ke tahap kufur, seumpama Mu'tazilah tadi. Kita dah sebut. Dia ingkar sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia kata Allah berkuasa dengan zat. Itu tak jadi kufur tu. Tapi sesak tak? Sesak. Jangan tukar tu. Sesak tak semestinya kufur. Masih ahli kiblat, masih umat Islam. Tapi dia tidak ikut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa satu kelompok tu ya Rasulullah? Nabi jawab dengan pelbagai jawapan. Ini sebagai isyarah, i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya al-haqqu yubna 'alal musamma la 'alal ismi. Kebenaran tu dibina di atas benda yang dinama, bukan nama bagi benda. Sebab tu Nabi jawab dengan pelbagai jawab. Dalam satu riwayat At-Tabrani Nabi kata ahlus sunnah wal jamaah. Ada riwayat lain al-jamaah. Riwayat yang lain ma'ana alaihi wa ashabi. Ada riwayat Nabi kata sawadul a'zam. Ini. Maka kerana tu kebenaran tu bukan pada semata-mata nama. Jadi kalau orang tu letak nama anak dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama anak dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang nama ini. Tapi kalau anak dia tak mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah anak dia. Tu buat persatuan ke pertubuhan ke parti ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isi kandungan dia tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kebenaran itu bukan semata-mata nama. Kesesatan pun bukan semata-mata nama. Sebab itulah Imam Syafi'i kita pernah difitnah dengan Nasibiyah dan Syiah Rafidiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau mencintai membela kesucian sahabat Nabi itu Nasibiyah, demi Allah aku Nasibiyah. Nawasib. Kalau mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi itu ialah Syiah Rafidiyah, Rafidah, demi Allah aku ialah Rafidiyah. Patut Imam Syafi'i kita Syiah, Rafidiyah, Khawarij, Nasibiyah, dok belako dua-dua. Patut bahkan imam kita Syafi'i Nasirus Sunnah, yang menolongkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan, tiga ilmu yang fardu ain tadi tu mesti kita kena belajar sungguh-sungguh. Daripada buayan sampai ke lialaha, sampai lialaha, biar jadi darah daging. Nak ilmu tauhid. Kata Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar di Mekah Al-Mukarramah, dia kata kalau mu ngaji ilmu fiqh tu 5 kitab sehari. Banyak benar ni. 5 kitab sehari. Maka ilmu akidah, ilmu tauhid mu kena mengaji 10 kitab sehari. Kena lebih banyak lagi pada fiqh.
Kalau ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah tadi tu 10 kitab sehari mu ngaji, maka ilmu tasawuf mu kena mengaji 15 buah kitab lagi. Tambah lagi 5. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf tu nak jadi akhlak kita, jiwa kita, hati. Tu ilmu tasawuf. Nak faham tasawuf ni? Bukan tasawuf ni pakai serubah kena besar, patu piah kena tajam. Kalau jatuh cicak tu gak mampu belah dua tak ada ngocak. Ni yang panggil tasawuf tinggi ni. Bukan gitu tasawuf dah. Tasawuf ni ialah membentuk akhlak jiwa kita, takhalli mazmumah. Mujahadah lawan sifat-sifat yang dicela dalam hati kita. Tahalli mujahadah juga kita nak bersepakai dengan sifat-sifat yang dipuji. Itu. Itu orang panggil tasawuf. Maka tinggi dia panggil. Buah bagi agama. Hingganya kita jadi hamba Allah seolah-olah nampak Allah. Seolah-olah. Bukan nampak sengerti Allah gitu, bukan. Nak faham tu? Ka'annaka tarah. Nabi sebut kan? Bukan tarahu, ka'annaka tarahu. Ka'annaka tu, kena faham. Seolah-olah nampak tu. Bukan duk nampak tu kata, oh Tuhan duk dalam almari, Tuhan duk dalam kipas. Tu sesak tu. Ulah di kampung ni ada kada. Sebab ada ajaran sesat ni banyak. Kalau di Kuala Lumpur tu, di Selangor Pak Merduduk, macam-macam ajaran sesat. Di Sungai Buloh tu sendiri macam-macam ajaran sesat. Ada hak mengajar dia kata Allah dengan Muhammad ni sama saja ya. Hak dullah ketika mana dia gaib dia panggil Allah. Ketika dia menjemur jadi orang dipanggil Muhammad. Hak dullah itu tak ada beza pun Allah dengan Muhammad. Ada juga mengajar lagi tu. Macam-macam. Maka kembali kepada tadi. Bagaimana kita nak terjerumus kepada ajaran-ajaran yang pelik, yang sesat tadi? Tidak lain, tidak bukan ialah dengan benteng pengajian ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman yang mantap, akidah yang kuat. Batu Nabi Ibrahim tadi, akidah mantap, iman yang kuat. Tak kena disesatkan oleh syaitan, oleh iblis. Duk goda dia di perjalanan supaya dia tidak taat perintah Tuhan. Tak, straight dia. Tu. Fana dainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu lahwal bala'ul mubin atau kama qala Allah Taala fil Qur'anil Karim. Sehingga Nabi Ibrahim bila nak letak pisah tu, barulah Tuhan kata, "Hei Ibrahim, mu ni benar-benar hak mu mimpi tu betul sungguh, apa mu lihat tu wahyu perintah Allah. Sekarang ni aku tukar dengan kibas. Kenapa? Mu orang yang berbuat baik, mu benar-benar taat pada perintah Allah Taala. Maka kerana tu kalau kita nak selamat daripada perkara-perkara yang sesat ni, kerana orang panggil perkara yang kufur, yang sesat ni ialah tugas syaitan iblis. Syaitan ni tidak akan rehat selagi mana kita tak kafir. Gitu, kena ingat gitu. Kalau kita setakat minum arak, togok arak, tak semaya beh, syaitan belum lagi tinggal seorang tu. Belum. Sehingga kita kata semaya ni tak wajib. Arak ni halal, judi zina ni halal, baru syaitan kata beres, selesai tugas aku. Orang ni dah neraka. Itu tugas syaitan. Wa qala syaitan lil insan ukfur. Syaitan kata ke manusia, kupur oleh muhim manusia. Falamma kafara, tatkala manusia ni kafir sungguh, qala inni bari'um minka. Akhirat esok Tuhan kata, aku berlepas diri daripadamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku pun takut pada Tuhan semesta alam. Itu. Maka sebab tu ilmu akidah benteng yang sangat besar untuk menjaga kita daripada jatuh sesat dan jatuh kufur. Hamba sebelum nak tutup ni lah, nak kongsi satu cerita. Bagaimana orang panggil orang yang tidak mengaji ilmu akidah basic, maka dia mudah tertipu dengan bagai-bagai ajaran-ajaran sesat. Pernah ada satu kali seorang hamba Allah mari ke pondok hamba, mengadu dia, menangis-nangis. Kata, ustaz, saya kena tipu puluh-puluh ribu. Kata syekh, bukan syekh, itu syekh dia panggil puluh-puluh ribu habis duit saya. Tok guru dia ni syekh tarekat, mendakwa syekh tarekat, bukan syekh sungguh pun. Bukan syekh sungguh pun, dakwa kata diri dia syekh tarekat. Tarekat namanya betul lah, tarekat khalwatiyah. Tapi dia tu
bukan syekh pun, dia reka je. Ni masalah ni dalam ilmu tarekat-tarekat ni. Nama tu muktabar, orang hok bawa tu hok tidak muktabar. Ni hok jadi sesat ni. Nah, jadi sebab tu kita jangan tertipu dengan nama. Kita kena tengok adakah orang ni timbangan neraca dia tu syariat. Kerana Sayyidut Taifah, ketua penghulu bagi ulama tasawuf, ulama tarekat ni ialah Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia kata kan, idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat satu orang laki-laki ke syekh, seorang tok guru ke, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, berterbangan di udara. Hebat tak hebat? Hebat tak? Hebat ah. Kata tok guru awak, nah, kalau pergi Mekah dengan apa? Dengan Asia. Oh, cannot go. Tok guru saya kalau nak pergi Mekah, sapah lalu dah terbang di udara. Nah, atau lepas di port mana-mana kapal layar tu, cak naik atas air, jalan atas air politik itu. Hebat tok guru dia lagi. Tapi kata Imam Junaid, kalau perbuatannya, ilmunya, pegangannya menyalahi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu syaitan. Mu tahu tu orang panggil syaitan. Itu mudah je neracanya. Tapi oleh kerana orang kita pun tak berani mengaji syariat. Nak, dia kata apa mengaji di masjid surau. Nak, ustaz hok mengajar dah lah mudah, janggut pun tak ada cukup. Nah, dia tengok janggut. Dia kena janggut panjang apa ustaz baru alih. Dia popok kita lagu tu dah. Kalau gitu kambing alih lagi. Kambing ni tak pernah cukup. Jangan kata cukup, guting pun tak pernah. Jadi kalau kita tengok ilmu orang dijanggut kat jangan kambing alih lagi. Enggak orang kita berakhir gitu, kita tengok dijanggut. Ni mudah lagi, janggut tak ada lagi. Dok pun ada cukup semua. Tak ikut sunnah. Tu ada pok kita ni lagu tu. Jadi timbangan neracanya ialah syariat. Maka sebab tu mengaji betul-betul ilmu akidah, kerana ilmu akidah tu syariat. Fiqhul akbar dia panggil. Ilmu sifat 20 ni salah satu namanya ialah fiqhul akbar, syariat terbesar. Kerana tanpa akidah, semaya, puasa, haji, apa saja kita buat kerja agama, nyata sia-sia, haba'an mansura, debu berterbang. Jadi dia cerita, dia kata tok guru dia ni dulu, tok syekh dia ni tak semaya. Tok syekh dia ni pakai seluar pendek, kat pohon, singlet, rambut panjang paha belakang, pakai suban, rokok suria tak lepas mulut, pupuk duk kedai kopi, sehari semalam, duk kecek martabak 7, martabak 40, pupuk. Kemar. Orang kita kan berakhir lagu tu, betul tak? Nanti kata wali ni, wali mastur dia panggil, wali yang ditutup. Tu bukan wali, orang panggil kuali dia panggil. Wali mastur tu bukan maksud itu. Wali mastur ni artinya orang yang taat perintah Allah Ta'ala zahir batin, tetapi Allah Ta'ala tutup ke dia tu daripada diketahui sebagai wali. Kenapa? Kerana dia banyak cakap tentang syariat. Dia mengajar tajwid, dia tak mengajar ketuhanan martabak tu martabak tak ada, ahwal maqamat tak ada. Dia mengajar hukum fiqh, halal haram. Sehingga kita belajar dengan dia tajwid ke, belajar hukum fiqh dengan dia, belajar nahwu sorak ke apa, tak tahu kata dia ni wali. Tu apa panggil wali mastur. Jadi dia kata syekh dia ni tak semaya. Lalu saya tanya, syekh, kenapa syekh tak semaya? Jawab syekh ni, dia kata, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Bermula juga macam kita jawi lama ni. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Kemahlah. Sedap tak punya ayat tu deh. Rasa macam nak tulis pula dalam Facebook buat status lah. Sibukkanlah menyuci rohanimu, ruhmu akan bertemu dengan Tuhanmu. Kemah. Padahal kalau orang mengaji basic sifat 20 tu boleh tapa lama je tak seh dia tadi tu. Tapa. Muni seh bukan syekh. Fardu ain tak lepas.
Macam mana boleh i'tikad yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah roh? Barang siapa i'tikad yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah roh, kafir murtad dia. Jangan main-main. Kafir murtad. Disebutlah kitab-kitab sifat 20. Bisalasatin kafaral falasifatul idah idza ankaruha wa hiyal musbatta ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Tengok. Ini pun pelik juga kalau kita dengar dalam YouTube. Dia kata jangan duk ngaji lah sifat 20. Sifat 20 tu ilmu falsafah. Dia dengar tak gitu. Kalau orang mengaji akan jadi pening. Ilmu sifat 20 ni falsafah. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Lepas tu ngaji sifat 20 ngaji falsafah. Tidakkah pening ya? Maknanya ulama sifat 20 kafir diri sendiri gitu. Nah, dah ilmu falsafah, ilmu sifat 20 falsafah. Nah, ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Lepas tu kafir diri sendiri. Pening gitu. Jadi ternyata tu bohong. Ilmu sifat 20 bukan falsafah. Daripada Quran dan hadis. Nah, jangan kita tanya dah, Nabi ngajar tak sifat 20? Bodoh tanya soalan lagu tu. Tak cerdik tu. Jangan tanya lagu tu. Nih, Quran yang kita baca lagu ni ada tak sampai Nabi ni? Nih, ada rak almari ni. Kita nak baca Quran, ambil Quran ni lah. Ambil belek. Zaman Nabi ada ni? Tak ada. Zaman Nabi Quran tu ditulis tidak lengkap. Hak tidak lengkap, tak ada baris, tak ada titik. Nak baca mana? Nak baca mana? Tak ada titik, tak ada baris. Al-jamzulillah boleh, al-khamzulillah boleh, rasila alamin, ratil alamin, alamin, ghalamin, ngalamin pun boleh. Nak baca mana? Siapa letak titik baris? Bukan Nabi. Ulama. Yang meletak baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang meletak titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Nabi bukan. Siapa? Ulama. Jadi kalau kita nak pelekeh ulama ni jangan guna Quran. Lepas tu direct daripada Nabi. Terah boleh tak? Hak ada titik ada baris wala bowling apa mana nak baca Quran salah lagi dah. Maka jangan. Ulama ni nak mudah kita. Nah, sungguhnya ulama buat ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu ni, ilmu tajwid. Nak kita ni mudah ngaji agama gitu. Sebab apa ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah? Sebab 3 perkara. Salah satunya wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit kita ditiup sangkakala yang kedua dengan jasad padahal dulu kita ialah mayit. Tengok. Jadi kalau orang mengaji basic sifat 20 dah, tak akan tertipu dengan tak sah lagu tu. Bohong pelawak lagu tu. Pasti dia akan tahu ini penipu. Sebab apa? Sebab ini akidah bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi oleh kerana itu mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat manfaat lah untuk kita. Hamba malam ni tak berapa nak sihat mana. Aku minta berhenti awal sikit lah. Kalau macam kemarin kuliah di Kedah, di mana? Aku 10 aku sudah. Aku 10 main. Selok orang kampung. Bak saya tanya tak ada makanan. Tak ada dia kata. Beres tak ada makanan kita bulat aku 10. Kalau ini ada makanan kena sudah awal lah sikit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat manfaat untuk diri kita sendiri, terutamanya untuk diri saya yang bercakap, dan yang buruk tu semua datang daripada kelemahan diri saya sendiri, yang baik datang daripada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.